tarekat lahir ini. Sebab itu macam Sayyidina Umar di atas mimbar Masjid Madinah, karena dia telah masuk ke satu alam kerohanian, Allah buka kepada dia, dia nampak farsi terang, dia nampak, dia arahkan tentera dia supaya naik ke gunung untuk selamat daripada serangan musuh. Saudara-saudara, kembali kepada perjuangan Islam di akhir zaman. Mengapa perjuangan Islam di akhir zaman selalu terperangkap dengan strategi musuh? Mengapa? Kalau ikut di segi kaya, segi kemewahan, kemampuan ilmu dunia, mungkin umat Islam akhir zaman ini lebih mampu daripada para sahabat. Tapi mengapa para sahabat tak pernah kena tipu? Kalau kena pun dia boleh usaha untuk mengatasinya. Sampai-sampai Sayyidina Umar boleh mengarahkan tentera di Farsi untuk naik ke bukit, karena dia nampak dengan mata dia. Dan mereka terima mesej itu waktu itu juga. Kenapa? Karena alam kerohaniannya tinggi, saudara. Dan inilah yang paling ditakuti oleh Yahudi dan Nasara. Kalau umat Islam cuba mempertinggikan alam kerohaniannya. Sebab itu mereka menyediakan berbagai program-program untuk kita yang menyekat daripada menuju ke alam kerohanian. Program muzik, program bola, program apa, kemudian pembacaan akhbar, majalah porno yang hina-hina ni. Semua ini mengaratkan hati, menjadikan hati kita naik sepang, naik ke sepang tembaga. Akhirnya terlindung daripada alam kerohanian yang luas, cantik, indah dan sebagainya. Jadi waktu itu mereka perangkap kita. Lihat perjuangan umat Islam di akhir zaman. Mana ada satu yang boleh diisytiharkan sebagai berjaya? Tak ada. Tapi para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka di zaman pertengahan banyak mencapai kejayaan dengan bantuan-bantuan dari Allah. Kenapa? Mereka mempertinggikan kerohaniannya. Sebab itu saudara-saudara, apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab diminta nasihat oleh tentera-tentera di Yarmouk, karena 3 bulan serang Yarmouk tak tertawan, sedangkan pengalaman mereka sebulan dua dah boleh tawan. Sayyidina Umar tidak cerita strategi perang, tidak tambah angkatan tentera, tidak tambah bekalan makanan lebih banyak supaya badan kuat, tidak. Dia kata, betulkan barisan sembahyang kamu dan rapat-rapatkan jamaah kamu. 2 fatwa aja. Fatwa yang terus berasaskan kerohanian. Umar balik daripada sana menuju ke kota Madinah. Dia dapat berita tentera Islam telah berjaya. Dan kalau rosak kerohanian, saudara, pentadbiran lahir akan merosak. Saya buat contoh. Seorang orang lelaki yang boleh dikatakan baik juga, nak kata saleh tak boleh, saleh ni istilah yang suci. Dia di rumahnya ada seorang hamba kulit hitam, baik pula hamba ni. Isteri dia seorang yang sangat cantik. Hamba ni berkhidmat berpuluh-puluh tahun dengan dia. Satu masa lelaki ni yang berniaga di pasar, ternampak seorang perempuan sangat cantik. Entah macam mana dia tak boleh kawal nafsu dia. Dia pegang tangan perempuan tu. Bila dia balik ke rumah, isteri dia tanya, "Bang, apa kamu buat di pasar tadi?" Maka dia bertanya kepada isterinya, "Apa terjadi pada kamu?" "Hamba kita yang begitu baik, bang, hari ini dia pegang tangan saya. Tapi tak lama lepas tu dia pun lari pergi ke penjuru sana dalam rasa menyesal dan malu." Cuba cakap, abang buat apa? Dia pun orang yang baik juga. Dia cerita apa yang berlaku. "Aku terlalu bernafsu dengan seorang wanita. Aku pegang tangan dia, tapi tu aku menyesal." Nampak, saudara? Nampak? Jadi bila rosak di dalam, nafsu menguasai diri, bukan iman menguasai diri, timbul tindakan jahat dan anak cucu kita akan merasai padahnya. Jadi kalau kerosakan berlaku pada orang-orang di belakang kita yang kita pimpin,
janganlah salahkan mereka. Sebab itulah satu malam sewaktu Sayyidina Umar sedang menyelidiki kehidupan rakyat, dia bersandar di satu dinding rumah. Dia bersandar di satu pagar rumah. Pagar itu dekat dengan rumah. Dia dengar seorang perempuan berkata kepada anaknya, "Nak, bangunlah, tambah air di dalam susu, esok kita jual dapat untung sikit." Kata anak perempuannya, "Ibu, Khalifah Umar bin Al-Khattab tidak mengizinkan orang tambah air dalam susu, dia dah pesan banyak kali." Kata ibunya, "Nak, Umar tak ada di sini." Kata anak itu, "Ibu, kalau Umar tak ada di sini, Allah menyaksikan kita. Allah sentiasa berada, menyaksikan manusia." Waktu Sayyidina Umar mendengar kisah ini, apa berlaku kepada Umar? Dia menangis terisak-isak. Dia kata, "Ya Tuhan, apalah dosaku, kesalahanku denganmu, yang sampai rakyatku jadi derhaka kepadamu? Apakah dosaku denganmu, kesalahanku denganmu, yang sampai rakyatku menjadi derhaka kepadamu?" Nampak saudara? Dia tak menyalahkan ibu tadi, tapi dia salahkan dirinya. Apakah dosaku? Mungkin aku ada buat kesalahan denganmu. Sebab itu mereka juga ingin berjahat, melakukan kejahatan. Inilah seorang yang kepimpinannya adalah kepimpinan kerohanian. Ia sentiasa menyuluh dirinya, ia sentiasa memperbaiki dirinya. Dengan itu melimpahlah kebaikan kepada umumnya. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, saya rasa cukup setakat ini. Saya menceritakan tentang alam kerohanian. Seperti saya katakan tadi, saya pun tidak tahu kenapa saya menceritakan alam ini. Dan ini baru kita duduk tepi pantai saja, belum kayuh perahu lagi. Alam kerohanian ini tak ada ujungnya. Baru kita duduk tepi pantai, kita tengok ombak, dan kita baru tengok beberapa orang yang sedang kayuh perahu di dalamnya. Dan kalau kita terjun ke alam kerohanian, kita akan rasa angin yang indah, ombak yang cantik, dan macam-macam lagi suasana. Termasuk ada gelombang-gelombangnya juga. Dan moga-moga saudara berminat untuk melepaskan diri daripada materialisme, faham mata benda, menuju ke arah faham kerohanian yang berjambatankan tarikat. Sekian ceramah saya, yang benar dari Allah, yang salah daripada nafsu saya sendiri. Kalau kiranya saudara tidak mampu memahaminya, simpanlah untuk memahami beberapa tahun akan datang. Kalau mampu memahaminya, itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.